Alfia Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, kita sama-sama baca 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana akithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fal'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ard wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaban idza wal fityatu ilal kahfi faqalu ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا 10 terakhir surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين. Tiba-tiba dia kata tekak, bukannya sebab tak tahulah siapa. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Azizah Lan, Azizan Ahmad. Ada saya nampak tadi Khairul daripada Palembang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Siti Nuraini, Siti Baizura, Hasan Hashim, Wan Fazida Hawa Karim, Siti Azmahani, Ana Abdul Rahim, Nuraini, semualah insya-Allah yang mengikuti secara langsung di Facebook, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan beroleh manfaat insya-Allah. Pagi ini kita guna kitab Bahrul Mazi sebab besok saya akan bersiaran di TV Al Hijrah, program Assalam pagi esok
Salih alaihi Muhammad. Jadi hari ni buat siap-siap. Bukan qada tu lepas. Ni sebelum kita buat awal-awal, insya-Allah. Ganti bahasa Arab. Esok Syekh akan bersiaran di Usratuna, kuliah bahasa Arab, insya-Allah. Baik, sebelum kita nak masuk kitab Bahrul Mazi, kita nak jenguk-jenguk sikit Salih alaihi Muhammad tentang adab-adab menuntut ilmu dalam kitab Salih alaihi Muhammad karangan Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Makki, Martabat Ilmu dan Ulama, panduan dan adab-adab menuntut ilmu. Dan kita nak tengok adab kelima, adab-adab menuntut ilmu yang kelima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata pengarang kitab, wa an yasbira ala jafwati syaikhihi wa su'in khuluqihi wa la yasuddahu dhalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi wa ya'awwala li af'alihi allati yadhharu anna as-sawaba khilafuha ala ahsani ta'wilin wa ma ya'jizu an zalika illa qalilat taufiq. Kata pengarang kitab ni, di antara adab-adab kita menuntut ilmu ialah Salih ala Sayyidina Muhammad ni, kita nak kena belajar juga pasal kita ni semua penuntut ilmu. Tuan-tuan yang duk mengaji di depan kita ni, Salih ala Sayyidina Muhammad, bukan semata-mata saya yang duk mengajar kat sini. Ramai guru-guru kita yang duk mengajar kat sini. Tuan-tuan yang duk mengaji dekat dalam Facebook ni pun ramai yang duduk, Salih Muhammad duduk di hadapan guru-guru kita ni. Maka nak jadikan ilmu kita tu jadi manfaat, kita kena adab dia. Kena ada adab-adab dia. Ini kita kena jaga. Bahkan ulama menyebutkan bahawa adab mendahului ilmu. Adab mai dulu, baru mai ilmu. Maka ilmu yang kita belajar akan jadi manfaat. Seandainya tidak, ilmu itu dia akan rosak. Kata Syekh, bersabarlah menghadapi sikap acuh tak acuh tuan guru dan kerenahnya. Sabarlah kita bila kita berhadapan dengan sikap acuh tak acuh tuan guru kita tu. Bila kita mengaji dengan dia, kadang-kadang kita kena ingat bahawa guru kita tu bukan duk fikir masa kita seorang. Banyak benda yang dia duk fikir dalam kehidupan, dalam urusan dia. Maka kadang-kadang dia berhadapan dengan sesuatu yang mengganggu fikiran dia. Waktu tu kita akan nampak dia macam acuh tak acuh sikit. Kadang-kadang guru-guru kita ni dia ada kerenah dia masing-masing. Ada guru dia jenis cakap dia, ada guru dia jenis Salih alaihi Muhammad, dia jenis mudah terasa. Salih alaihi Muhammad, ada guru ni dia jenis tak boleh salah sikit cakap dengan dia. Ada karakter guru dia. Ada guru dia jenis tak kisah, jenis tak ada apa-apa. Salih alaihi Muhammad dan Allah SWT. Sebab tu seorang ulama tu dia sebut, dia kata apa, Salih alaihi Muhammad, Salih alaihi Muhammad, jangan macam mana disebut Salih alaihi Muhammad, sangat berat bila kita berhadapan dengan guru kita yang dia kata kat kita tak ada apa-apa, sedangkan sebenarnya ada apa-apa. Maksudnya faham tak macam tu? Kita jumpa guru dia, saya minta maaf Ustaz, saya buat itu, tak ada apa. Dia kata tak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada apa-apa dengan dia. Dia terasa hati dengan kita, dia terentak hati dengan kita. Saya baru-baru ni, kemarin ni kita buat rakaman TV Al-Hijrah di program tu nama Balik Kampung. Jadi depa sempena dengan ulang tahun TV Al-Hijrah ke-13. Depa buat program ni yang mana yang dia panggil wajah-wajah TV Al-Hijrah tu, dia bawa balik kampung. Jadi dia nak imbau kisah-kisah kita waktu budak-budak kecil-kecil rumah lah. Jadi di antara program tu pergi jumpa ustaz-ustaz, pergi jumpa cikgu-cikgu dulu waktu sekolah rendah, sekolah menengah. Dia kata nak jumpa cikgu ustaz yang mengajar Quran waktu kecil dulu. Ustaz yang mengajar Quran tu dah meninggal, tapi orang pertama yang mengajar saya Quran mak saya lah. Saya dah jumpa lama saya tu. Yang touching tu bila pergi jumpa cari balik cikgu sekolah. Kita ni dah umur 46 tahun dah. Ambil UPSR dulu ni tahun 88. Saya lah UPSR batch pertama tu, tahun 88 tu ni. Pergi cari balik cikgu sekolah rendah. Cari rupanya ada lagi yang sihat-sihat tu, ada lagi lah. Saya cuman. Jadi subhanallah, jumpalah cikgu, dua orang cikgu jumpa. Yang
touching kita tu dia kenal kita. Tu yang kita tak kita kenal. Berapa puluh tahun dah. Saya takut risau kena ikut cikgu tak kenal. Lepas tu dia kata kenal. Yang tu waktu dia interview tu, macam mana ustaz waktu dia sekolah-sekolah dulu. Oh, ustaz ni dia waktu dalam kelas dia ni orang pendiam. Memang saya dulu dia tak cakap banyak. Ini pendiam, dia apa dia cerita. Kita rasa macam touching, dia ingat kita orang. Sebab saya duk fikir kalau ingat tak ingat ni dua aja, sama ada jahat sangat ataupun baik sangat, betul lah. Kita ni tak apa tengah-tengah. Dia ingat subhanallah subhanallah. Cikgu sekolah menengah lagi lah. Saya duk ikut kuliah ustaz kat dalam TV, dalam TV. Masya-Allah lagi lah kita rasa sentak. Tapi subhanallah Sayyid Muhammad, yang kita takut apa ni? Takut tok guru ustaz kita ni dia tak redha kat kita. Yang kita takut dia tak redha kat kita. Sayyid Muhammad mungkin perangai kita ke, kelakuan kita ke, Sayyid Muhammad. Jadi subhanallah kadang-kadang ada time-time dia, ada time-time dia, waktu-waktu dia yang Allah sebab kita rasa macam dia tak mau pandang kita, dia terentak hati dengan kita. Ada benda kita buat saya semua yang menyebabkan. Jadi tuan-tuan ingat Syekh sebut apa? Syekh kata bila kita berhadapan dengan suasana macam ni, kita berhadapan dengan acuh tak acuh tuan guru, kita berhadapan dengan kerenah tuan guru, ingat kata Syekh, jangan sampai perkara ini dijadikan alasan untuk kita tidak terus bersama dengan dia. Jangan kadang-kadang kita berjumpa sekali-sekala dengan kerenah dia, Sallallahu Alaihi Muhammad, sikap acuh tak acuh dekat kita menyebabkan kita mufaraqah dengan dia, kita tinggalkan dia, Sallallahu Alaihi Muhammad, dan tidak meyakini akan kesempurnaan ilmu dia. Rupanya teruk juga, rupanya ada benda tak kenal juga. Dah ya, tinggal cari. Lepas tu guru kami pesan awal-awal dulu waktu mengaji kat pondok tu, ustaz ni Saleh Muhammad dia sebut dalam kuliah lah. Dia kata kami dulu diajak untuk berdoa agar Allah menutup keaiban guru kami. Kira selalu doa apa? Ya Allah, kau tutuplah aib guru kami depan mata kami. Tutup, jangan bagi nampak. Sebab kalau kita nak cari aib guru, kita akan jumpa. Sebab dia manusia, dia bukan Nabi, dia bukan maksum, dia ada aja benda salah dia buat. Dia manusia sama macam kita, dia ada keinginan dia ada hawa nafsu dia ada kesilapan dia. Kalau kita cari salah dia, kita akan jumpa salah dia. Tapi orang mengaji lah ni, dia cari salah guru dia. Tak mana tak kenal ni, tak mana betul ni. Padahal kami dulu diajak untuk apa ni? Diajak untuk Sallallahu Alaihi Muhammad doa supaya Allah tutup aib guru kita, dan subhanallah Sayyid Muhammad sentiasa bersangka baik kalau kita melihat kesilapan dalam hidup dia. Dia buat salah, dia salah tu, dia tak faham tu, bukan dia silap kot, ataupun ada benda yang kita tak faham kot yang dia buat tu. Dan kalau kita nampak pun benda tu macam macam ni menyalahi daripada ilmu dia ni, kita tak diajak untuk pi terjah dia, pi tanya dia, ustaz sebenarnya ustaz buat tu yang ustaz berjumpa tu siapa tu? Kita nak pi korek seolah macam tuan faham tak maksud saya? Kalau kawan-kawan kita ni, kalau orang biasa kita berjumpa, kita tengok tu imam tu jumpa siapa tu? Tuan-tuan apa ni, perempuan mana tu ni, takkan tak tahu kot ni salah ni, jumpa bukan mahram contohlah kan. Bila tengok tu imam, kita ni duk rasa gelisah, nak sangka baik pun sampai dalam pitanya lah, senang sikit. Tu imam hari tu tengok tu imam bagus punya duduk tepi jalan, duduk sembang dengan girlfriend mana tu, perempuan mana tu, tu ni nak menakan saya, ya ke, faham tak ni? So nak keluarkan kita daripada duduk serabut, duduk pikak tak tahu tu, kita pergi tanya lah. Tapi tak dengan guru kita, kita diajak untuk mula-mula sekali sangka baik lu, dan keluarkan daripada hati kita rasa-rasa yang tak elok kat dia. Sebab kita kena ingat, kalau kita tahu kata benda tu salah, dia lagi tahu kata benda tu salah, pasal dia duk ajak benda tu kat kita. So maksudnya jangan duk ajak sampai ada sangka buruk dengan guru kita ni dalam hati kita ni. Sampai ke tahap macam tu dia ajak, tak payah.
Nak pergi tanya lah ustaz tu, biar apa betul elok-elok saya, aku duk risau, duk gelisah lah hati aku ni pasal apa. Tak, kita tak diajak untuk asal gelisah lah hati. Kita diajak untuk apa? Sangka baik dia. Sampai orang kata apa? Hantar ada ustaz hang tu dia buat apa? Tak tahu. Ini dah maksud Ismail. Tak mau tahu. Nampak tu? Aku tak sangka dia buat itu. Tak, aku memang tak akan sentiasa sangka dia buat itu pasal aku tahu guru aku siapa. Betul. Kita pula orang cakap tu, hantar tak ustaz hang buat apa? Dia buat apa? Nah. Dia buat apa? Loh, baru aku tahu. Aku duduk dengan dia lama dah, aku pun tak tahu. Hang tak pernah duduk dengan dia, apa hang tahu lah. Dahsyat sungguh dia kata ni. Tak apa, aku pun rasa macam tak mau duduk lama dengan dia, Nabi buat dia. Gitu lah. Allahumma salli ala. Jadi subhanallah, sekiranya kelihatan kelakuannya secara zahir tak betul, tengok kita. Sekiranya kelihatan kelakuannya secara zahir itu tidak betul, dia nampak macam dia buat tu tak betul, bersangka baiklah terhadapnya dan takwillah dengan takwilan yang baik-baik, sebaik-baiknya. Kita takwil tu, kita tengok-tengok dia buat sebenarnya, ni macam tak kena dia buat ni, sangka baik. Lepas tu takwilkan. Takwil ni maksud apa? Create satu story, cerita, yang cerita tu cerita baik yang dia buat. Aku rasa nampak tu, aku rasa tu nak menekan dia ke, ataupun apa sebagainya. Tu faham tak ni? Tengok-tengok tu guru kita salam dengan perempuan tu, kata pasal apa salam dengan perempuan ni, mana boleh ni, bukan mahram apa semua ni. Nak menekan dia. Kita takwil sendiri. Waktu dia sebut tadi, tak suruh dia tanya, takkan dia tak reti. Kita pun reti, takkan dia tak reti. Tidak. Tengok macam mana fitnah yang berlaku dekat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Bila berlaku fitnah kat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bukan duk cerita dengan geng perempuan termasuk muslimat zaman Nabi SAW. Fitnah kata Sayyidina Aisyah berzina dengan Sayyidina Alaihi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Safwan. Lepas tu dah jadi kecoh-kecoh apa semua dekat dalam kota Madinah tu. Sayyidina Aisyah sendiri tak tahu orang duk fitnah dia. Dia duduk di rumah dia. Dia perasan dia bila dia tengok Nabi SAW berubah muka. Nabi dah berubah muka. Pasal apa Nabi SAW? Nabi terkesan dengan fitnah yang dia cakap pasal isteri dia. Menangis-nangis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Antara perempuan yang dengar cerita ni, isteri kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Isteri Abu Ayyub Al-Ansari. Balik mai cerita dekat Abu Ayyub. Dia kata, Abang Ayyub tahu tak? Waktu saya cerita, saya tak tahu lah dia panggil apa. Abang Ayyub tahu tak? Saya cakap, ni, dia apa cerita, kata Sayyidina Aisyah zina orang. Saya cakap, tahu Abu Ayyub respon macam mana? Abu Ayyub tanya dekat dia, agak-agak lah, kalau cek nak buat macam tu lah kat abang ni. Dia tanya kat isteri dia, kalau agak-agak lah cek ni. Cek tu isteri dia lah tu. Aku Hazrul tak faham. Sahabat kita ni Hazrul dekat sini. Saya cakap ni, apa ni, agak-agak nak buat kat saya lagu tu tak? Kata, takkanlah cek nak buat lagu tu kat abang. Takkan ni abang, saya sayang kat abang sungguh, takkanlah saya nak buat lagu tu kat abang. Kata, kalau kita yang tak teramana ni pun, kita takkan buat macam tu, apatah lagi dia isteri Nabi SAW. Lagi dia takkan buat macam tu. Faham tak ni? Dia create satu cerita yang bagi menenang hati. Kita tengok satu benda tak patut buat macam ni. Tapi macam mana nak buat cerita? Saya lihat sama tu, apa ni, suara sekat-sekat, apa ni, orang komen Rauf. Saya cuma macam mana kita nak create satu takwilan, yang takwilan itu adalah takwilan kebaikan. Maka tiada mengabaikan perkara begini, tengoklah, tiada mengabaikan perkara sebegini melainkan orang yang mendapat sedikit taufik di sisi Allah SWT. Ya, saya sebut kalau orang yang mendapat taufik, dia akan sentiasa bersangka baik dengan guru dia dan akan menjadi salih Muhammad, tuan-tuan, akan membuat takwilan yang baik atas perlakuan guru dia. Tetapi orang yang tidak mendapat taufik akan sebaliknya. Dia akan mula korek rahsia guru dia, dia akan buka keaiban guru dia, dia akan cari salah guru dia. Yang benda yang baik pun dia akan nampak tak elok dengan guru dia. Salih Muhammad. Dia kadang tutup guru kita ni, ustaz-ustaz kita ni, tuan-tuan, dia banyak benda yang dia fikir. Dia fikir itu jauh lagi daripada apa yang kita duduk berhadapan. Sebab tu tindakan-tindakan dia tu kadang-kadang macam tak kena dengan kehendak kita. Saya apalah dia boleh buat lagu ni.
Kita ni yang duduk kat lain pun kita pun reti kata benda ni tak boleh buat macam ni. Yang duduk fikir buat gini ni pasal apa kita punya takwil kita tu. Kan? Padahal yang duduk fikir tu Salih Alaihi Muhammad tu tujuh kita kadang mengaji kat situ kita mungkin duduk setakat 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dia nak duduk tahun tu sampai bila-bila. Dia fikir tu kadang-kadang lebih faham lah. Ketika tuan guru nampak acuh tak acuh sama. Ketika nampak guru acuh tak acuh dengan kita, nampak tok guru tu dah mula macam tak apa-apa sangat dengan kita dah. Kan? Maksudnya ada benda tak kena. Ada benda tak kena. Saya cukup susah hati tuan, sungguh. Saya bila jumpa tok guru saya, jantung ni jadi laju. Saya takut. Lepas tu saya perhati tengok saya cuman. Bila tok guru bercakap dia tak mau tengok mata kita ni, Allah saya dulu. Apalah macam ni. Sungguh kan, sungguh. Saya duduk saya biasa saya akan berjumpa tok guru, saya akan duduk cari point yang dia boleh tengok, boleh menghadap kita. Dia duduk bercakap dengan kita, dia tak tengok mata kita, dia duduk tengok orang sebelah. Waktu tu ada benda tak kena. Tak risau. Tuan-tuan, kata Syekh, bila nampak tuan guru dah start acuh tak acuh kita, carilah alasan untuk dirimu. Maksudnya blame diri kita ni. Ada benda aku buat tak kena. Apa dosa aku buat ni? Kadang-kadang tuan-tuan guru ni tuan-tuan bukan sekadar dia nampak silap apa kita buat ataupun salah kita yang buat kat dia, tapi kadang-kadang disebabkan dosa kita dengan Allah yang menyebabkan dia tawar hati dengan kita. Saya sebenarnya waktu kata Nabi SAW, berhati-hatilah dengan pandangan orang mukmin. Pandangan mata orang mukmin. Saya ada seorang sahabat Nabi SAW pernah berjalan, dia tengok seorang perempuan. Dia tengok seorang perempuan yang bukan mahram dia. Kemudian dia berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar kata kat dia, aku melihat ada bara api dalam mata kamu. Dia bukan tahu pun, tapi orang mukmin ni, orang tambah-tambah orang soleh ni, dia ada, bahasa kita orang kampung sebut macam kasyaf lah. Saya dia ada pandangan dia. Sebab tu bila kita buat salah, bukan semata-mata salah kita dengan guru kita, salah kita dekat luar, apatah lagi salah kita dengan guru kita. Waktu tu Salih Alaihi Muhammad, waktu tu carilah alasan pada diri kamu, blame diri kamu dan minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai mencelanya agar hubungan kasihmu terus berkekalan dan hatimu bersih serta beroleh manfaat untuk agama dan dunia kamu. Jangan sampai kita cela dia pula. Tak, ustaz ni kan faham aku. Ustaz ni tak faham aku ni. Aku adalah kerja aku nak buat, adalah benda aku nak buat. Dia ni yang tak faham aku. Dia pula cela guru dia. Ni biasalah tuan-tuan. Biasalah. Kadang-kadang kita tahu kita buat salah. Kita tahu tindakan kita tu salah. Salih Semat. Tapi kita nak, bila kita nak perbetul diri kita, kita kenal letak somebody to blame. Seseorang untuk kita salahkan sebab kita nak kata kita betul. Maka tu siapa yang ada direct dengan kita? Guru kita. Dia lah yang salah. Dia tak faham. Dia tak tahu apa aku buat. Salih Semat. Contoh. Maka dia Salih Semat. Maka subhanallah, akhirnya buat apa tuan-tuan sekalian? Akhirnya hubungan kasih dia akan kehilangan. Kalau dia buat macam tu, hubungan kasih dia akan berkekalan, hati dia akan setia bersih, dan dia akan banyak mendapat manfaat ilmu dan agama. Dapat manfaat ilmu, dapat manfaat agama, dunia akhirat dan selamat. Para ulama berkata, siapa yang tidak sanggup, Salih Alaihi Muhammad. Rosnah Rafar kata audio tak clear. Ada dua orang dah komen pasal audio. Para ulama berkata, siapa yang tak sanggup bersabar ketika belajar, nescaya akan terus hidup dalam kejahilan. Siapa yang tak sabar dengan belajar, maka dia akan terus hidup dalam jahil. Salih Alaihi Muhammad. Siapa yang bersabar, pasti Salih Alaihi Muhammad. Siapa yang bersabar, pasti mendapat kemuliaan dunia dan akhiratnya. Imam Ibn Abbas pernah berkata, apa Ibn Abbas sebut?
aku merendah diri. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku merendah diri ketika mencari ilmu. Sekarang aku mulia dan dicari orang. Sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Khatib meriwayatkan daripada Imam Asy-Syafi'i, cerita dia. Satu cerita Imam Al-Khatib, riwayat daripada kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cerita, ada dua orang yang selalu ulang-alik belajar dengan Al-Amashi. Ada dua orang yang selalu duk pergi ulang-alik belajar dengan Al-Amashi. Salah seorang tu dia banyak mengetahui hal ehwal hadis, dan seorang lagi dia tak berapa nak cerdik sangat. Seorang lagi ni memang terror hadis, seorang lagi tak berapa sangat. Satu hari Salih Al-Samad, Al-Amashi ni, tuan guru ni, dia marah kepada seorang yang selalu, yang banyak meriwayat hadis tu. Tok guru marah anak murid. Macam ni lah dia marah. Baik, tidur, bangkit. Contoh. Kan, tengok Lena dia kena zakah. Bangkit kan? Contoh. Kan? Lalu kena marah lah. Al-Amashi ni ada dua orang duk mengaji dengan dia. Seorang tu cerdik hadis, seorang tak apa cerdik. Dia marah dekat yang cerdik hadis tu. Dia kata, dia marah lah. Kemudian Salih Alaihi Muhammad, bila dia marah, kawan dia seorang tu yang tak apa cerdik tu, dia kata kat Al-Amashi, dia kata apa? Kalau tuan guru marah saya macam tu, cerita saya tak main terus lah. Dia kata, kalau saya kena marah lagu tu dengan tuan guru, saya tak main lah. Dia kata begitu. Lalu subhanallah, bila Al-Amashi dengar dia Salih Alaihi Muhammad kata lagu tu, maka Salih Alaihi Muhammad, Al-Amashi kata kat dia, kalau kawan kamu bersikap seperti sikap kamu, maka bermakna dia bodoh seperti kamu juga. Sanggup meninggalkan sesuatu yang bermanfaat kerana kelemahanku. Manfaat banyak dah dapat. Dia mengaji daripada dia cerdik sampai dia tak cerdik. Banyak benda yang dia dapat dalam hidup dia. Banyak benda dia dapat dah. Dia tak payah banyak, dia dapat ilmu 2 rakaat sembahyang sebelum subuh ya. Lebih baik pada dunia segala isi dah. Yang dia dapat manfaat tu, dia daripada guru tu. Tiba-tiba guru dia marah sekali, tinggal terus. Maka subhanallah Azimah, dia apa? Sanggup dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat kerana kelemahan. Allahumma salli alaihi wasallam. Sufyan bin Uyainah pernah berkata, sesungguhnya ramai penuntut ilmu yang datang daripada merata negeri, dan engkau selalu marah kat mereka. Aku khawatir mereka nanti akan pergi meninggalkan kamu. Ada seorang disebut dekat Salih Alaihi Muhammad, Sufyan Uyainah disebut dekat syekh dia. Kata Salih Alaihi Muhammad, syekh ramai pekat-pekat main mengaji ni. Saya tengok syekh selalu duk marah kat mereka. Saya takut ni mereka semua pekat tinggal-tinggal syekh habis. Lalu Syekh Sufyan kata apa? Kalau macam itulah sikap mereka, kalau macam itulah perangai mereka, maka mereka pun bodoh macam kamu juga. Sebab sanggup meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya disebabkan kelemahanku. Hanya Allah jua yang maha memberi petunjuk kepada mereka yang benar. Amin amin rabbal alamin. Baik. Kita tengok Salih Alaihi Muhammad, masalah ke-277, muka surat 193, terkait dengan hadis kencing barang yang dimakan dagingnya. Kita tengok hadis daripada muka surat 190. An Anas anna nasan min Urainah qadimul Madinah fastawauha faba'athahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibilis sadaqat wa qala ishrabu min albaniha wa abu aliha faqatalu ra'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastaqul ibil
wartaddu 'anil Islam. Fa utiya bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqata'a aydiyahum wa arjulahum min khilafin wa sammara a'yunahum wa alqahum bil harrah. Qala Anas fakuntu ara ahaduhum yakuddul ard bifihi hatta matu. Hasanun sahihun. Daripada Anas bahwasanya beberapa orang daripada Urainah datang mereka itu ke Madinah. Maka benci mereka itu mendiaminya, maka mengutus akan mereka itu oleh Rasulullah SAW pada unta sedekah dan sabdanya, minum olehmu sekalian daripada susu-susunya dan kencing-kencingnya. Maka membunuh mereka itu akan gembala Rasulullah SAW dan memimpin mereka itu akan unta, dan murtad mereka itu daripada Islam. Maka didatangkan kepada mereka itu akan Nabi SAW, maka memotong akan tangan mereka itu dan kaki mereka itu secara selang-seli dan menutup mata-mata mereka itu dan mencampakkan mereka itu pada padang harah. Kata Anas, maka aku melihat seorang daripada itu menyelontong tanah dengan mulutnya hingga mati mereka itu. Kisahnya tuan-tuan, satu hari ada satu kelompok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Arab Badui daripada Urainah mai dekat Nabi SAW. Urainah dan Aqal mai jumpa Nabi SAW. Kemudian dia minta perlindungan nak duduk dekat Madinah. Nabi SAW mailah duduk kat Madinah, salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian cumanya bila duduk kat Madinah tu, cuaca di Madinah tu tak sesuai dengan mereka. Jadi mereka jadi penyakit. Nak makan tak lalu muntah-muntah apa sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad tak sesuai dengan udara tu. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi SAW kata dekat mereka, kalau macam tu tak apalah. Sebab mereka duduk biasa minum susu perah. Tak biasa duduk minum susu-susu tepung, susu tin ni. Macam tu lah tu. Kan, dia duduk pekan, tak biasa duduk pekan. Orang kampung, memang duduk kampung betul ulu tu. Tiba-tiba duduk pekan, tengok suasana pekan, memang duduk ni lagu tu lagu ni. Oh tak boleh lah, kami tak boleh duduk lagu ni. Kami je ni duduk biasa minum susu perahnya. Kata ada dekat dalam riwayat dia sebut lagu tu. Masalah Islam Muhammad. Jadi Nabi SAW kata tak apalah, kamu dia ni kamu pergi dekat mana aku duk ambil susu ni. Nah, ada unta zakat, unta sedekah yang duk pelihara dekat satu tempat tu nama Harrah, dekat situ. Kamu pergi kat situ, kamu duduklah dengan pengembala unta tu, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian kamu minumlah susu dia, kamu minum kencing dia. Minum susu unta, minum kencing unta. Tuan-tuan pernah pergi dekat Hudaibiyah kan? Waktu kita pergi umrah, kita pergi kat Hudaibiyah, ada satu ladang unta tu, tengok dia jual air kencing unta. Boleh minum kencing unta. Boleh. Ni kita mengaji dah. 2 minggu lepas saya dah sebut. Saya semat. Boleh minum air kencing unta, tapi syarat. Apa syarat dia? Dia sakit minum. Bukan saja-saja nak minum walau tak sakit. Tak boleh. Dia sakit, di-advise, dinasihatkan oleh doktor ataupun tabib untuk minum. Kata antara ubat yang sesuai untuk kamu ni minum kencing unta. Saya saja nak minum, saya nak try tengok, tak boleh. Faham tak ni? Tu mendapat mazhab kita Syafi'i. Depa pergi hari tu, saya pergi dengan saya tu, dan ada yang beli. Dia try minum. Dia minum. Tong, dia kata berdengung. Tuan-tuan tak payah dia try. Tu Nabi SAW bagi pergi minum susu, minum kencing. Mudah-mudahan jadi ubat lekas sihat dan jadi gemuk tembun, kata dia sallallahu alaihi Muhammad. Tubuh badanmu sekalian. Dia pun jawab, baiklah ya Rasulullah. Lalu dia pun pilah tuan-tuan sekalian sallallahu alaihi Muhammad. Dekat tu. Lalu dia pun minum susu dia dan minum air kencing dia. Jadi tuan-tuan tengok muka surat 192 ada atas tu cerita dia. Maka mereka kemudian daripada tu berapa lama mereka duduk minum susu unta dan minum air kencingnya, maka gemuklah badan mereka itu dan segar bugarlah, segar segaklah, cukup sihat dan tidak ada sakitnya lagi. Bila dah sampai sihat elok apa semua ni, apa dia buat ni, maka terpaling hati mereka itu dan tamaklah mereka akan unta-unta sedekah yang digembala oleh
oleh pengembala Rasulullah SAW itu. Bilangan unta tu ada 15 atau 16 ekor. Ada 15 ekor. Lalu apa dia buat, tuan-tuan sekalian? Depa rampas unta tu. Bila depa nak curi unta tu, maka pengembala unta tu pun cuba nak melawan lah, pertahanlah dia, jangan hampa ni, aku ni pengembala unta Rasulullah, hampa Rasulullah suruh hampa main minum kat sini, hampa duk perah susu dia, aku bagi, hampa minum kencing dia pun aku bagi juga, sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu hampa nak rampas, hampa nak ambil lagi, mana boleh ya, aku ni dah, unta ni unta zakat, unta ni unta sedekah, yang duk ambil tak tawan apa semua sebagainya. Lepas tu tuan-tuan, bila dia melawan, akhirnya dia pun bunuh dia. Bukan takat mereka bunuh saja, sahaja jemaat, mereka bunuh, mereka potong tangan kawan tu, potong kaki dia potong. Nabi Sayyid Muhammad, kemudian dipacak duri pula kat lidah tu, cucuk pula biji mata kawan tu. Punya perangai tak elok. Dan Sayyid Muhammad, kemudian dia buat pelari unta tu dan dia pemurtad daripada Islam. Bila Nabi SAW tahu kisahnya tuan-tuan, maka Nabi SAW pun sallallahu alaihi wasallam hantar 20 orang anak muda-muda. Ketuanya bernama Karas bin Jabir. Dan bersama dengan mereka ni ada orang yang pandai buat trek, pandai trekking, pandai cari arah, pandai cari jalan, bekas-bekas. Bila matahari keluar pagi tu, bila matahari tinggi, terus jumpa dengan grup tersebut. Dan dibawa kepada Nabi SAW. Nabi kata apa ni? Fa'utiya bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqata'a aydihim wa arjulihim wa arjulahum min khilafin. Dipotong tangan dia dan dipotong kakinya secara berselang-seli. Potong tangan kanan, potong kaki kiri. Tu kaedah dia. Bila orang mencuri tu, orang merompak, ada kaedah dalam hukum hudud macam tu. Potong tangan, mai curi lagi sekali, potong kaki pula. Lepas tu potong dia berselang-seli supaya dia boleh guna manfaat lagi tangan lagi satu. Tu dalam hukum pun ada ihsan lagi. Lalu tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, kemudian potong berselang-seli. Kemudian Allah berfirman, wasammara a'yunahum walqahum bil harrah, dan menyelar ia akan mata-mata mereka itu dengan besi bakar, kemudian mencampak ia mereka itu ke dalam tempat bernama Harrah di tengah-tengah padang panas itu. Qala Anas fakuntu ara ahadum yakudul ar bi fi hatta matu. Dia kata Anas, maka aku melihat seorang daripada mereka itu menyondol-nyondol tanah dengan mulutnya seperti babi menggali ubi. Dalam hadis itu tak sebutlah babi menggali ubi, dia bagi contoh. Saya ingat pengarah kita ni orang Perak ni, Lubuk Merbau, kan? Betul, Idris Al-Marbawi, Lubuk Merbau. Macam tuan-tuan lah duduk kat sini, tuan-tuan duduk kat kampung Bukit Aping, maka tuan-tuan boleh kat ujung tu Al-Apingi. Al-Kidafi. Kan? Jadi seolah dia kata apa? Macam babi yang menggali ubi hingga mati mereka itu. Baik tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Base. Tuan-tuan tu kisah dia. Jadi kita dah bincang tentang hukum hakam, tentang hukum kencing binatang halal dimakan, susu. Okey, kita sampai pada hadis pada masalah ke-277. Masalah 277. Orang nak ambil gambar tu jangan lena. Susu binatang tapi tunjuklah macam duk mengaji, jangan duk senyum gitu. Tu nampak sangat lakon. Ni sahabat kita ni Hazrul, dia ni daripada Q Media. Q Media ni yang duduk kami duk buat promosi dekat dalam TV Al-Hijrah, buat kempen wakaf ni. Depa ni lah yang duk uruskan. Dan alhamdulillah saya selamat respon yang sangat baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak-banyaklah. Hazrul duk buat banyak, dialah di antara pencetus yang mula duk masuk masjid-masjid untuk kempen wakaf di TV. Kempen wakaf, kutipan wakaf dekat TV. Alhamdulillah. Masalah ke-277 muka surat 193. Susu binatang-binatang zakat haruskah diperah? Itu perbincangan dia. Patut tak kita perah susu binatang zakat? Baik, ada orang bayar zakat, dia penternak, dia penternak berapa ekor lembu salih semat dia, Allahumma salli selamat
kena zakat, bayar zakat dia kambing, bayar zakat unta, lalu dihimpunkan di satu tempat dihimpunkan binatang-binatang zakat ni. Boleh tak pergi perah susu dia untuk minum? Itu cerita dia. Ya saudaraku, dalam hadis adalah pada hadis masalah 275 tadi bahwasanya Nabi telah mengizinkan minum susu binatang zakat pada orang-orang Urainah, maka apakah harus demikian itu? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya segala susu binatang zakat harus meminumnya bagi fakir miskin, harus meminumnya bagi fakir miskin daripada sekalian muslimin. Boleh perah tak? Boleh. Bagi kat siapa? Bagi kat fakir miskin yang memerlukan. Maka orang Urainah itu fakir pada waktu disuruh Nabi SAW meminumnya. Jadi Nabi SAW bagi orang Urainah tu untuk pergi minum, pasal mereka ni di kalangan orang-orang miskin. 278 masalah memerangi dan merampas muslimin. Dalam kisah tu Sayyidina Ali Muhammad memerangi dan merampas muslimin. Kata Nawawi, adalah hadis dalam masalah 275 itulah asal pada hukum dera ataupun hukuman penderaan kepada orang-orang yang memerangi dan merampas orang muslim. Hukum Allahumma salli yang membenarkan hukuman ke atas orang-orang yang dia perang, dia merampas hak-hak orang muslim. Maka samalah kelakuan orang-orang 6-7 orang dalam hadis masalah 275 itu dengan kelakuan orang-orang hina yang ghalib menyamun merampas ke rumah Melayu di dalam tanah Melayu, sama ada dia membunuh atau dia tidak membunuh. Ingat kita ni, kita lama dulu ni cerita sejarah dulu macam mana orang dulu duk rampas rumah-rumah orang Melayu, rampas tanah-tanah orang Melayu. Kisah ni tuan-tuan sekalian lama dah. Lah ni bukan rampas, lah ni dia bagi, dia sendiri bagi. Kita suruh marah lah. Saya cuma tak apa, ambil. Lepas tu hampas ni lebih lagi kena block lah. Dah kena warning lah makan ni. Allah SWT. Jadi semua Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad. Tahun 19 Allahumma salli ala Muhammad 1940. Ya Allah, tiba-tiba tak teringat pula. Berlaku perjanjian Balfour. Satu perjanjian sallallahu alaihi Muhammad 1964. Berlaku satu perjanjian Balfour. Perjanjian Balfour ini perjanjian yang diinitiate oleh orang-orang British untuk mengalu-alukan ataupun memindahkan orang-orang Yahudi yang berada di seluruh dunia untuk masuk ke Palestin. Pasal apa perjanjian Balfour ni berlaku? Dan pasal apa bukan negara lain? Pasal apa tak bersuruh orang Yahudi masuk ke Allahumma salli ala Perancis ke, masuk ke Rusia ke? Rusia tak boleh pasal waktu tu Nazi, Hitler dia buat program penghapusan orang-orang Yahudi, dia bunuh orang-orang Yahudi. Sallallahu Muhammad, tuan-tuan. Tapi Sallallahu Muhammad pasal apa? Nombor satu pasal Allahumma salli ala Muhammad, dia tanah Palestin dipanggil the promised land, tanah yang dijanjikan, dan dia proklaim Palestin ini merupakan tanah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel. Padahal memang seawalnya dijanji demikian, sehinggalah orang Yahudi ataupun Bani Israel ini depa saya cuma lawan Nabi depa sendiri. Nabi Musa AS sendiri pun depa lawan. Maka tak layaknya depa dapat balik tanah tu. Tapi itulah yang depa pegang.
Dan mula ada kemasukan sikit demi sikit. Dan orang Islam di Palestin waktu tu macam orang Melayu kat tanah kita, macam kita ni. Mai tak apa. Mai duduk dengan kami. Mai kita sama-sama membangunkan tanah ni. Mai kita kerja sama-sama. Tak apa kita buat sama-sama. Tak apa. Itulah semalam dalam Ustaz Muhammad yang pernah disebut oleh Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad, seorang pemimpin India, Tan Sri Tambatan apa nama? Ada yang nama dia dekat Kuala Lumpur tu. Yang tu lah yang tu sebut. Dia sebut Salih Ahmad betapa orang-orang yang migrate dulu pada zaman British tu patut ucap terima kasih sangat-sangat kepada orang Melayu sebagai tuan tanah dekat sini. Sebab bukan sakat mengalu-ngalukan mereka masuk, bahkan subhanallah Zimat, bagi kerja, bagi duduk dengan baik, bagi kita raih kehadiran mereka Ustaz Zimat dengan sebaik-baiknya. Duduk elok-elok. Kenapa? Kita kongsi apa ni, dia panggil apa tu Ustaz Zimat, rezeki daripada tanah ni kita kongsi elok-elok. Kita tanah ni nikmat Allah bagi, kita buat sama-sama, kita pegang tanah ni sama-sama, kita ambil hasil dia, kita kongsi sama-sama. Tak ada kami orang Melayu ambil apa ni 60 hampa ambil 40, tak ada. Ambil, bagi sama-sama, bagi sama rata. Hampa agama apa? Agama Buddha. Hampa agama apa? Tak apa, hampa buat kuih hampa buat. Kami tak kacau. Hampa nak ibadat ni, hampa nak belah, buat. Tak ada, kita tak nak kacau apa dulu. Benar Ustaz Muhammad? Betul tak ni? Sampai tanah ni nama tanah Melayu. Nama tempat ni nama tanah Melayu. Dan kita kekalkan Malaysia. Ada perkataan Malay dekat situ. Tanah Melayu. Nak abang kata tanah Melayu, tanah kita. Tapi kita tak pernah kata hang, tak pernah sebut hampa tu penjajah mai pada sini. Hampa tu main, hampa bukan penjajah, hampa tu orang pendatang main. Tak, kita tak pernah sebut, kita raih dia sama macam kita adik-beradik kita. Orang baik kita. Dulu orang Palestin macam tu. Mai. Salih Muhammad. Saya pergi satu museum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak dapat nak capture perkataan dia, macam tu lebih kurang, ataupun yang seumpama dengan dia. Salih Muhammad, pembunuhan besar-besaran yang berlaku kepada orang-orang Yahudi di Rusia waktu tu, Salih Muhammad, di bawah pimpinan Hitler. Hitler sampai Hitler kata apa? Hitler kata, aku tinggal sedikit daripada Yahudi ni supaya hampa kenal perangai dia lagu mana. Kan? Lalu tuan-tuan saya semat, dia pindah ramai. Saya pergi dekat museum tu. Dekat museum tu dia ada pokok-pokok museum Yahudi ni. Dia ada pokok-pokok, di tanah pokok. Setiap pokok tu ada nama keluarga yang membantu orang Yahudi waktu depa mai hijrah. Waktu depa hijrah masuk, melarikan diri daripada pembunuhan besar-besaran yang dibuat oleh tentera Nazi. Adalah keluarga diberi nama macam kata bila depa sampai mai duduk dengan saya, saya sembunyi, saya support, saya tolong semua sebagainya. Maka untuk pengenalan tu dia letak nama keluarga tu di pokok tersebut. Sampai lah ni orang ingat dah berapa puluh tahun dah. Tahun 1960-an mana tu jadi. Tuan-tuan, ramai pokok-pokok tu nama orang Melayu pula, nama orang-orang Palestin, orang Islam. Maksudnya yang menyambut mereka dan membantu untuk menyelamat mereka tu ialah orang Islam. Mai duduk sembunyi. Mai duduk dengan kami jaga. Pasal apa? Allah ajak kita macam tu. Tapi apa dia buat? Ambil tanah sebelah sini. Tak apa, kami beli tanah kamu. Beli dengan harga berganda, 3 kali ganda, 2 kali ganda, lebih mahal lagi tu. Kita ni kadang-kadang macam kita, lebih kurang sama lah. Orang Melayu nak beli 100,000. Mai orang bukan Melayu nak beli, tak apa, kami beli 200,000. Jual lah. Yang mana nak jual? 100,000 ke 100,000? 100,000 ke 200,000? 200 lah. Kita tak fikir lah nak cucu kita macam mana. Kita fikir 200,000 tu. Sekali belanja je habis 200,000 tu. Tapi yang akan menerima kesan siapa? Masa depan.
nak kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Itulah. Dan akhirnya apa sekarang? Lah ni dia tak beli dah. Dia bawa dah. Dia pandai ambil. Sampai. Tuan-tuan baca sejarah kita dengan perang Kedah. Perang Kedah dengan Siam. Saya tak reti nak fikir kita duduk dalam aman damai macam ni. Orang dulu di Kedah ni, ada perang Kedah dan Siam. Orang Melayu ni diambil, ditangkap, diletak dalam perdu pokok, letak dalam perdu pokok dan dibakar pokok tu sekali dengan orang kat dalam. Kita baca sejarah. Anak lelaki, anak perempuan sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad, dirogol di hadapan ayah mak dia. Anak-anak perempuan ni sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallah. Dibunuh, tangkap, sembelih. Ini benda waktu tu peperangan Kedah. Tak cerita tanah-tanah dia rampas, rumah dia rampas. Subhanallah tuan. Jadi macam itulah suasana dia. Momen suasana ni masih terkesan sangat kuat kepada pengarang kitab. Sebab tu dia sebut, dia kata apa? Dengan kelakuan orang-orang hina yang ghalib, yang biasa menyamun merampas rumah orang Melayu dalam tanah Melayu, sama ada dia membunuh atau dia tidak membunuh, maka dinamakan dia memerangi orang muslimin. Kata Nawawi dalam hadis, dalam masalah 275 itu, maufakat ia bagi firman Allah, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Hanya sahanya balasan orang-orang yang memerangi mereka itu akan aulia Allah dan aulia Rasulullah ialah, dan aulia Rasulnya, dan ialah muslimin, yakni memerangi mereka itu akan muslimin, dan berusaha mereka itu di atas bumi berbuat jahat dengan mengambil harta mereka itu dengan samun dan rampas dan membunuh dan melukai mereka itu, bahawa dibunuh mereka itu jika mereka itu membunuh muslimin, atau disula akan mereka itu jika membunuh, dan mengambil harta atau dipotong tangan mereka itu dan kaki selang-seli jika mengambil harta dan tiada membunuh, atau dibuang negeri akan mereka itu daripada buminya. Surah Al-Maidah ayat 33. Ini apa tindakan yang dibuat dalam itu sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 33 ini. Dan lihat kalam Syafi'i dalam Al-Um dengan lafaznya pada masalah ini, pada bab hadul qadi, had qat'i, saya sebut bab hadda qati'i at-tariq, pada Safiyah muka surat 139 juzuk 6. Masalah memerangi dan merampas muslimin dan hukumnya, insya-Allah kita akan bincang pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan sekalian sallallahu alaihi Muhammad yang mengikuti secara langsung di Facebook, Pak Long Bikers, ahlan wa sahlan, Hawa Karim, Faridah Ferry, Liza Amani, Zaliha Hasan, Fazlina Zakaria, Kak Langsu, Nur Faiza Syariat, Saidah Abdullah, Nur Haimah Zainal Abidin, ya, Karmina, Rohana Mukhtar, dan semualah. InsyaAllah saya ucapkan jazakumullah khairan kathira sebab istiqamah dengan kita, dan tuan-tuan yang ingin berhajat untuk berkongsi Syed Muhammad manfaat daripada infak, InsyaAllah bolehlah tuan-tuan klik di ruangan komen yang telah kita pinkan itu, ada Tayyib Pay untuk tuan-tuan klik, dan tuan-tuan boleh terus saja. Syed Muhammad, tuan-tuan yang bagi wakaf, tuan-tuan nak e-book, kita bagi e-book, tuan-tuan terus sendkan resit tuan-tuan kepada tu nombor yang tertera dekat ruangan komen tu, kita akan hadiahkan kepada tuan-tuan e-book untuk tuan-tuan ambil manfaat, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Kita jumpa lagi esok di TV Al-Hijrah pukul 7 pagi, insya-Allah. Pukul 7 pagi ada siaran di TV Al-Hijrah dengan saya, insya-Allah.
Mudah-mudahan jadi manfaat pada semua. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.